Macam ni dia naik terus. Dia terus naik. Terus naik. Terus naik. Oh. Tengok. Okey, sikit lagi. Okey. Okey, sekarang kita tengok. Okey. Macam mana dia pantul balik. Okey, buy limit. Saya letak buy limit di bawah. Trading ni macam ni lah. Memang banyak kena tunggu pada orang yang main scalping. Ada masa boleh manage sendiri, account sendiri. Contoh kalau kita kat luar, kita boleh pakai telefon kita, ataupun kita boleh, pada orang yang bawa tab, boleh guna tab lah. Dia banyak kelebihan pada orang yang guna laptop ni. Banyak kelebihan dia dengan tab ni. Telefon ni tak banyak boleh buat. Contohnya macam kotak untuk kita nak tanda SNR tu, kawasan SNR tu memang susah, tak boleh buat dekat dalam telefon. Apapun saya nak kongsi berkenaan dengan Bollinger Band dan Stochastic. Okey. Okey, Bollinger Band ni. Okey. Tengok ni. Saya pakai standard. Okey. Lepas tu Stochastic pun saya pakai standard je. Itu saja yang saya boleh kongsi. Jadi yang purple ni Bollinger Band, dan yang bawah ni Stochastic. Simple. Bollinger Band ni dia macam ada magnet lah kiri kanan dia. Selepas dia pergi atas, dia pergi bawah. Lepas pergi bawah, dia pergi atas. Macam tu lah. So kita nak kawan dengan, nak kenal dengan teknik chart ni, dengan chart ni, kita kena selalu berkawan dengan dia lah. Kena tengok dia macam mana. Hari-hari kena tengok dengan dia. Memang lah kan. Sebab kita nak kenal dia. So baru kita boleh kenal, boleh tahu. Saya cuba buat rakaman sikit lagi untuk saya kongsikan. Okay.
kenapa saya buy limit dekat bawah tu. Okey. Okey. Mungkin dia tak kena lah rasanya. Dia terus naik rasanya. Tapi kat sini ada ni. Sama ada dia pantul balik ataupun dia terus naik. Kalau dia pantul balik mungkin ada chance dia kena. Kalau dia terus naik, jadi tak kenalah buy limit tu. Macam ada yang tanya tadi kan, kenapa dia letak setiap SNR dia buat dia tanda, tapi kenapa dekat SNR tu dia pergi kadang-kadang dia tembus terus. Kenapa dia tak patah balik, kenapa dia tak apa nama ni, ikut macam mana yang kita rancang. Maksudnya yang kami admin ni kongsikan, okey, kami kata patah balik, dia akan patah balik lah. Dia lebih kurang dalam 10 kalau benda tu jadi, benda tu akan ulang macam tu. 3 tu dalam tangan tak jadilah selalunya. 7 tu mungkin jadilah. Kebanyakannya macam tu lah. Jadi kat mana kita nak kenal tentang kat mana dia nak pantul balik ataupun dia nak turun balik atau dia nak naik atas balik? Macam mana kami boleh tahu? Ini sikit yang saya boleh kongsi lah. Kalau yang pemahaman saya lah, dalam pemahaman saya. Okey, sekejap ya. Okey, saya besarkan. Okey, saya akan lentangkan telefon saya dulu. Okey, macam ni. Dan saya akan buka line chat. Okey, saya akan pergi H4 ataupun day 1 daily lah, maksud daily. Okay, so kita buka. Ini yang belakang-belakang punya saya tak tutup lah. Okey. Minggu ni saya tak tanda lagi. Okey. Day 1. So pergi dekat H4. Okey. H4. Okey. Mana dia? Okay, kat situ lah. Saya cuba H1. Okey, kat H1 nampak sikit. Okey. Contohnya saya tanda dekat H1 ni hari tu ni. Ada tanda dekat H4, ada tanda dekat H1, ada tanda dekat. Okey, so macam ni lebih kurang. Setiap lengkungan ni ada corner ni, dia ada dia punya bucu. Setiap yang bawah ni, kawasan yang bawah ni, sekejap saya tanda pakai. Okey. Ni. Ni yang bawah ni, kawasan bawah ni macam ni. Ni kawasan support lah. Support. Ni support, ni support. So yang atas ni resistant. Okey. Bila kita kecilkan balik. Okey, contoh sekejap. Okey, kita kecilkan dulu. Pergi ke M5. Okey, bila line chat. Okey. Kenapa line tu keras? Setiap bucu yang ditemui tu, okey, yang di contoh sini, dia contoh yang sini ya. Okey, yang sini dia dari atas ni kan, dia nak ke bawah. So yang ini dari bawah nak naik atas, dia akan bertemu.
Dan di sini ada support. Di sini ada support. Di sini pun ada support and resistance. Di sini ada support. So tempat ni, sebab tu saya tanda line kuning, tempat yang keras. Jadi sama ada dia akan, kalau dia berjaya break, contoh dia daripada atas, dia berjaya break, so dia akan ke bawah lagi lah. Kalau dia tak berjaya break, mungkin dia akan naik balik, pantul balik. Okey, macam tu. Lebih kurang itu sikit yang saya boleh kongsi. Ini adalah beberapa benda yang saya boleh bantu. Okey, saya ingat balik sekejap. Okey. Straight balik. Tadi tak padam. Maksudnya tak cukup. Saya punya margin tak cukup. Bagi saya tengok chart dulu. Ini tak cukup, margin saya tak cukup. Tak cukup. Buy limit saya tak cukup. Dia tak cukup. Sebab saya buat besar tadi, silap. Sebab tu kadang-kadang kita tengok chart tu, dia berhenti lama kat situ kan. Dia macam keras. Jadi nak turun ke, nak naik ke? Kan? Keras tempat tu. Dia tak berjaya lepas. Mungkin dia break pun, dia break sikit je. Lepas tu dia tak. Contoh kalau daripada atas, contoh ni kita tengok ni daripada atas kan. Okay, sorry. Daripada atas, dia ke bawah. Dia datang bawah sampai sini. So dia dah break, tapi dia tak berjaya pun nak break lagi ke bawah. So kita tengok lah macam mana kan. Kalau kita pergi ke time frame yang kecil, kita tengok okay, berapa kali dia try. 1, 2, lebih kurang 1, 2, 3 kali dia try. Ini zone lah, kira ini zone dia, ni kawasan dia kan, lebih kurang. So dia dua ni kawasan yang kita buat kotak tu. Sekiranya dia berjaya, dia nak turun, dia akan turun lah. Sebab itulah kita gunakan Bollinger Band untuk kita tengok. Okey, macam ni. Mungkin dia sampai tengah ni. Lepas tu kita kena tengok masa, berkenaan dengan masa, berkenaan dengan time frame. Banyak benda yang kita kena perhatikan lah. Untuk kita nak mahir tu, banyak benda yang kita kena tengok. Daripada segi masa, daripada segi time frame, daripada segi kita punya apa nama ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada segi teknik candle. Setengah orang hafal candle, macam saya tak berapa hafal sangat candle ni. Candle ni, nama candle. Okey, contohnya candle ni terjadi, dia nak buat apa candle ni, tindakan selepas tu. Tapi yang paling penting sekali untuk jadi trader ni, SNR tu yang paling penting sekali lah. Benda yang paling asas sekali. Dia akan berpandu pada support dengan resistance. Tak apa, permulaan boleh tanda dulu semua setiap SNR. Nanti dia akan faham kenapa sampai SNR tu dia patah balik. Kenapa sampai SNR ni dia tak berjaya tembus. Kenapa? Nanti kita akan tanya kenapa. So kalau kita tengok dekat gambar yang besar, contohnya laptop, kita akan nampak lah kenapa dia tak boleh tembus tempat tu. Okey. Ada 2-3 bucu kat situ rupanya. Itu sebab tu dia tak boleh tembus. Jadi benda tu keras lah. Banyak halangan dekat situ. Pada yang satu bucu, dia akan tembus sekali je. Tu berjalan terus kan. Macam tu lah. Lebih kurang penerangan sebersikit saya yang boleh saya kongsikan. Okey, ini pun dah dekat nak masuk asar. Apa pun. Okey, Assalamualaikum.